adalah anak angkat baginda Nabi SAW, dan ada wahyu ataupun nas berkaitan dengan larangan atau bentikan anak angkat kepada bapa angkat. Okey, itu kita sedia maklum sebagai seorang Muslim. Baik, di Malaysia undang-undang untuk mengambil anak angkat disebut sebagai proses pengangkatan. Proses pengangkatan boleh dibuat melalui dua cara. Pertama, dengan mendaftarkan anak angkat tersebut dengan membuat permohonan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Satu. Yang kedua, boleh buat proses pengangkatan tadi melalui permohonan di mahkamah sivil lah. Okey. Kalau mahkamah syariah, dia akan membicarakan tentang isu pengesahan tarafan anak. Satu. Dan juga kalau dia adalah anak angkat, akan membincang juga tentang isu nafkah terhadap anak angkat. Itu di mahkamah syariah. Tapi di mahkamah sivil, untuk ambil anak angkat itu mengikut Seksyen 6/1 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, Akta 253, anak angkat ni dimaksud adalah telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan. Maksudnya, Zah, kebiasaan anak angkat ini telah dijaga terlebih dahulu, barulah dia buat proses pengangkatan. Oh, maksudnya bukan melalui proses terlebih dahulu, baru dia baru diteruskan dengan prosedur yang berikutnya, bukan begitu, Ustaz? Okey, dia kena tengok situasi, tengok keadaan. Ada anak angkat yang baru lahir, contoh baru lahir, dia perlukan kad pengenalan dan sebagainya, siapa penjaga, ataupun anak ni tadi jumpa orang letak kat depan masjid. Kan? Jadi dia ni nak jadikan anak ni sebagai anak angkat dia. Jadi dia boleh pergi ke JKM untuk mohon. Tapi dalam akta tu dia kata apa? Anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan. Maksudnya memang anak tadi tak ada hubung kait langsung dengan orang yang nak mengangkat dia sebagai anak angkat. Kadang-kadang ada kes yang dia terlanjur, kemudian anak tu dah lahir, jadi pelaku yang membuntingkan perempuan tersebut nak bertanggungjawab, maka dia ambil anak tu tadi sebagai anak angkat. Kita faham anak tu tak boleh berbenkan dia. Jadi dia ambil anak tu sebagai anak angkat. So anak angkat de facto ni lah, dia tak ada kaitan langsung dengan pertalian apa-apa, talian darah lah maksudnya dengan bapa angkat tadi. Memang itu adalah anak angkat. Dan setelah dijaga, dia buat permohonan pengangkatan. Biasanya kalau pergi mohon, bukan automatik terus dapat. Sebab itu 2 tahun itu ialah membuat penilaian sama ada pasangan tersebut, bapa tadi boleh buat proses pengangkatan tersebut di JKM. Baik, Ustaz, mungkin timbul juga persoalan macam ada setengah orang yang berpendapat bahawa untuk proses pengambilan anak angkat ni terlalu rumit dan terlalu sukar, sehingga kan mereka rasa adalah lebih baik untuk mereka tidak mengikut proses pengambilan anak angkat tu secara tepat, which is dengan permohonan di mahkamah dan sebagainya. Ada orang terus dia ambil je lah kan, yang penting niat dia kata, yang penting niat aku baik ni, aku nak ambil anak angkat, aku nak didik dia, instead of aku nak pening kepala, nak kena dengan proses-proses macam ni lah. So komen Ustaz. Okey, soalan yang sangat bagus, Azhar. Dan inilah yang kita kena didik masyarakat, terutama dalam program local standby yang menonton ni semua. Kenapa kita mesti buat satu proses pengangkatan? Baik, samalah juga kita kalau kita nak kahwin, kita boleh je pergi jumpa bapak dia pun akad nikahkan kita. Kita kahwinlah dengan anak dia. Kan? Tapi tak pergi pejabat agama, tak buat permohonan, tak buat pendaftaran. Esok lepas kahwin dia ceraikan. Jadi segala bukti perkahwinan, segala bukti perceraian, segala bukti itu tak ada. Jadi termasuklah juga dalam isu-isu anak angkat ke dan sebagainya, bila undang-undang itu diperkenalkan bagi memelihara maslahat ramai orang. Kalau itu anak angkat awak, apa bukti awak itu anak angkat awak? Ni ada satu dokumen bukti pengangkatan. Maksudnya ini anak angkat saya, nama sekian-sekian. Ini
dia adalah anak angkat saya. Kalau tak buat pendaftaran, hanya sebut dia anak angkat saya. Kita Azhar biasa tak kita zaman sekolah asrama dulu, kakak angkat, abang angkat. Akhir sekali apa jadi? Terangkat. Kan? Maksudnya apa? Tak ada satu CJ ke declaration, ni abang angkat saya, ni kakak angkat saya. Maksudnya itu kita perlukan kepada dokumentasi, dan dengan adanya wujudnya dokumentasi itu, maka anak-anak angkat ini, bapa angkat dia tertakluk kepada perundangan yang disediakan. Maksudnya anak angkat ini limitasi dia, bapa angkat ini limitasi dia. Contoh, dia ada anak angkat perempuan, boleh tak jadi wali untuk nikah? Tak boleh, sebab ini hanya bapa angkat. Mana buktinya ni? Walaupun nama anak perempuan itu tadi sama dengan nama bapa angkat, tapi kerana dia anak angkat, maka tidak boleh dinikahkan menjadi wali dan sebagainya. Ini pernah berlaku, Azhar, termasuk pengalaman saya sendiri semasa saya menjadi juru nikah. Barulah bapa tadi buka cerita yang sebenar dan sebagainya, kemudian baru dibenarkan pernikahan tersebut. Itu dia. Baik Ustaz, Alhamdulillah, at least sedikit sebanyak sebenarnya membuka mata kita. Dan kalau kita tengok dengan setiap sesuatu perkara yang berlaku tu sebenarnya ada hikmah yang terselit, kan? Mungkin dengan apa yang berlaku ni juga sebenarnya at least kalau kita tengok rata-rata masyarakat ataupun sedikit segelintir netizen kita komen juga dekat ruangan media sosial berkenaan dengan proses pengambilan anak angkat dan sebagainya lah. Dan sekarang ni Ustaz, kita nak masuk kepada yang lebih dalam sikit berkenaan awal tadi kita dah mention negara kita, semua orang, seluruh rakyat Malaysia berduka dengan apa yang berlaku atas pemergian adik Amir, yang mana saya yakin dan percaya semua yang kalau kita tengok dekat media sosial di Facebook, Instagram dan juga Twitter, bila mana posting-posting berkaitan adik Amir, rata-rata semua orang menitiskan air mata. Dan dalam kes ini, kalau semalam kita tengok sidang media yang dibuat oleh pihak PDRM, katanya kes ini disiasat di bawah Akta 302. So mungkin kita nak tahu juga, masyarakat kita nak tahu juga sebenarnya bagaimana proses siasatan ataupun proses perundangan itu berlaku bagi Akta 302 ni Ustaz. Okey, soalan yang bagus. Maksud Akta 302, kanun keseksaan. Kanun keseksaan ni bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggerisnya ialah Penal Code. Jadi ini adalah undang-undang jenayah di Malaysia yang kita guna pakai bila mana Akta 302 ini disebut oleh pihak polis. Maknanya siasatan tersebut menjurus kepada berlakunya actus rea dan juga mens rea dan juga prima facie case. Kalau ingat dulu Azhar, saya pernah kongsikan apa maksud actus rea, mens rea dan sebagainya. Sesuatu jenayah tersebut ada intention ataupun niat dia, itu disebut sebagai mens rea. Actus rea adalah perlakuan dia. Maksudnya seseorang yang nak membunuh, bawa pisau, pergi jalan-jalan, kan? Tak ada. Jadi biasanya pembunuh dia ada niat untuk membunuh orang tersebut. Jadi dia keluar, dia aim. Dia bukan pergi siapa lalu je aku nak bunuh, siapa lalu je aku nak bunuh. Itu orang gila. Jadi hal-hal ini akan ditentukan oleh pihak pendakwaan. Maksudnya polis bila buat siasatan, polis akan cari prima facie. Maksudnya apa evidence dalam kes ini. Saya dimaklumkan berlaku beberapa fakta. Ada yang kata baru meninggal, ada yang kata lemas, letak dalam tong apa dilemaskan. Jadi sama ada dia telah dibunuh terlebih dahulu, kemudian letakkan dalam bekas yang berisi air ke, maksud lemas tersebut, itu terpulang kepada penyiasatan pihak polis. Jadi dari sudut apa ni, orang awam dan sebagainya, kita takkan campur. IO ataupun investigation officer akan membuat siasatan dan akan dijadikan dipanggil ke mahkamah biasanya untuk memberi penerangan apa yang dia jumpa ataupun evidence dalam kes ini. Akta 302 sekiranya sabit, maka hukumannya ialah gantung sampai mati. Jadi kes bunuh balas bunuh.
Sebab tu kalau kita tengok sebenarnya penal code ini juga ada samanya juga dalam undang-undang Islam yang disebut sebagai qisas. Kalau memang dia bunuh, maka hukumnya bunuh. Baik. Cuma ni Azhar, saya nak sentuh sikit. Bila kes-kes begini berlaku, kebiasaannya ramai orang akan beremosi. Beremosi ni maksudnya pertama, mangsa sini ialah seorang kanak-kanak yang tak berupaya, tak berdaya, sedih dan sebagainya. Dan kat sini juga pembunuhnya adalah ibu kandung dan juga pasangannya, ayah tiri kalau tak salah saya. Betul Ustaz. Okey. Jadi sama ada faktanya macam mana tidak diketahui oleh masyarakat lagi selagi kes ini tidak dibawa oleh pihak pendakwa raya. Bila dah cukup siasatan, polis akan serahkan kepada pendakwa raya. Pendakwa raya akan mendakwa di mahkamah. Itulah Akta 302 yang dipakai, kanun keseksaan, untuk mensabitkan bahawa siapa yang bersalah, siapa yang membunuh, siapa yang melemaskan sekiranya dia mati dalam keadaan lemas, dan bagaimanakah kondisi ataupun ketika ibu kandung ataupun ayah tiri tadi. Bukankah mereka juga manusia? Takkan ibu sanggup tergamak membunuh anaknya sendiri? Maka hal-hal ini diperhalusi di mahkamah. Sebab tu saya faham netizen tulis macam-macam dan sebagainya, tapi kita tak tahu cerita yang sebenar. Kemungkinan besar Azhar, kemungkinan besar sama ada ayah tiri ke ataupun ibu kandung tadi dalam pengaruh dadah. Kemungkinan besar mungkin, ataupun dalam keadaan yang tidak normal ketika saat itu, mabuk ke, minum arak ke, ataupun ambil sesuatu yang mengkhayal ke dan sebagainya. Maka sama ada mereka suspek ini boleh terlepas daripada 302, itu akan dibuktikan pula oleh pihak peguam melalui pembelaan. Maksudnya tertuduh nanti akan diwakili oleh peguam, dan peguam ini akan cuba menafikan evidence yang dikemukakan oleh pihak pendakwa raya. Saya yakin dan percaya kes ini mungkin akan mendapat liputan media dan sebagainya untuk melihat ke mana akhirnya. Tapi Azhar, bukan kes kali pertama. Kes penderaan bukan kali pertama berlaku di Malaysia. Nanti saya akan sentuhkan sebenarnya dalam hal ini siapa yang bersalah. Okey, baik, insya-Allah kejap lagi kita nak tahu juga daripada Al-Fadhil Ustaz Razi berkenaan dengan kupasan yang kita tengah bincangkan dilema keluarga angkat itu sendiri. Tapi dalam masa yang sama saya nak ajak kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini, mungkin ada soalan-soalan yang anda semua mungkin tertanya-tanya, tercari-cari juga jawapannya. Anda boleh tulis dekat ruang komen dekat bawah. Kita akan usaha minta Al-Fadhil Ustaz Razi untuk menjawab persoalan-persoalan anda untuk kita nak clearkan malam ni, insya-Allah sama-sama. Yang baru saja menonton, ahlan wa sahlan, selamat datang. Teruskan menonton bersama kami insya-Allah dalam Local Standby ini. Tadi kita dah bercerita berkenaan dengan proses perundangan untuk anak angkat dan juga bagaimana proses Akta 302 itu berlaku. Sebab yang macam Ustaz sebut tadi, sebelum pihak PDRM keluarkan kenyataan, sebelum pihak hospital keluarkan kenyataan, pihak netizen dah keluarkan kenyataan terlebih dahulu. Kan ada yang kata dah meninggal 2 hari, 3 hari sebelum, kemudian barulah dijumpai dan sebagainya. Tapi semalam statement daripada pihak Ketua Siasatan Jenayah sebut katanya bukan, dia lebih kurang dalam 2 jam sahaja. Maksudnya anggaran ketika mana dia orang sampai jumpa tu adalah kematian tu baru berlaku dalam masa 2 jam ke 3 jam. So Ustaz, sebelum kita pergi lebih lanjut, macam kalau dalam statement-statement begini, dalam kes-kes macam ni, mungkin adakah mereka-mereka yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan tersebut boleh disabitkan kesalahan juga, which is yang keluarkan kata 2 hari meninggal, ada yang keluar kata 3 hari meninggal. So macam mana tu Ustaz? Okey, soalan yang juga bagus, yang masyarakat semua kena faham. Baik, pertamanya saya nak sebut dulu proses forensik. Mungkin ini nak menarik minat yang menonton ataupun yang mendengar ni. Pihak polis ni dan juga pihak forensik daripada PDRM ni, mereka cukup berkemahiran dan mempunyai pengalaman yang cukup luas. Jadi mereka yang akan menentukan berapa lama mayat tersebut ditemui. Maksudnya
daripada saat pihak polis berjumpa mayat tersebut, berapa lama dah meninggal. Jadi pihak forensik dan juga polis tidak keluarkan apa-apa kenyataan, netizen dah keluar dulu. Kan? Maksudnya melangkaui pihak forensik ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, contohlah forensik ni dia buat apa. Kalau mayat tu dah lebih 10 tahun pun mereka boleh kenal pasti mayat tersebut dah lebih 10 tahun. Allahu Akbar. Hebatnya sains yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Azhar. Salah satu knowledge yang saya tahu, saya pun pernah pergi ke makmal forensik di Jalan Ceras di under PDRM. Canggihnya mereka kat sana ialah kalau ibu jari kita ni terbakar, dia akan terbakar banyak lapisan sehingga lapisan yang paling dalam, lapisan ketiga ni dah tak ada dah cap jari ni. Tapi mereka boleh detect ni cap jari siapa. Kan? Kalau peluru, Azhar, dia akan bahagian balastik ni dia akan tembak. So kalau peluru ni dia had dia lebih sini, dia tahu ini siapa yang buat, kilang mana, pistol apa, siapa yang miliki pistol ini. Sebab itu hal-hal macam ni kadang-kadang masyarakat awam dia tak tahu. Tapi siapa yang banyak tengok Gerak Khas mungkin dia tahulah. Banyak tengok movie ni kan. Banyak tengok movie. Tapi jangan macam contoh CSI, NYPD lah, itu semua sebenarnya mengarut, tak ada. Yang skrin depan-depan tu tak ada, saya nak bagi tahu ni tak ada. Itu berlakon saja. Dia ingat ni canggih sangat. Siapakah pembunuh ni? Tak ada. Exaggerate lebih lagi. Exaggerate. Tapi bila kita pergi kat makmal tu, makmal memang canggih. Contoh kesan air mani dan sebagainya, walaupun dah lama boleh tahu. Saya nak sebut tadi contoh macam mayat. Mayat ni punya hebat Allah Ta'ala jadikan. Bila mayat yang sehari di tanah, sehari baru meninggal, 2 hari baru meninggal, ataupun seminggu baru meninggal, lalat yang akan datang pada mayat tu berbeza. Berbeza mengikut hari atau macam mana, Ustaz? Maksudnya lalat hari ke-10 ni pihak forensik dia boleh tahu ni lalat hari ke-10, maksudnya mayat ni dah 10 hari meninggal. Itu kalau di luar lah, maksudnya kalau mayat tu ditemui di kebun ke, di ladang ke, pembunuhan yang berlaku di luar dan sebagainya, bila lalat hurung dan sebagainya, tahu. Pakar forensik ni dia tahu ni lalat ni kesan ni, dia tengok kulit mati. Sebagai contoh, saya sempat juga masa PKP ni kes yang yang famous di Seremban yang sekarang ini, yang kehilangan seorang gadis daripada New Zealand yang bercuti di Jelebo, Nora Ann, kan. Nak cerita peliknya kes Nora Ann ni, pihak polis dah cari tempat yang sama, hilang, tapi pada hari yang ke-10 jumpa tempat yang mereka dah cari, kan. Dan yang paling hebatnya ialah mayat tersebut dijumpai seolah-olah baru meninggal dalam kondisi sehari, sedangkan dah hilang 10 hari. So kat sini pihak forensik akan berikan yang pakar di makmal dan sebagainya akan memberikan kenyataan, statement. Jadi macam mana netizen yang tak melalui proses makmal dan sebagainya boleh bercakap mayat ni meninggal berapa hari apa semua, dah lama meninggal. Sebab saya tengok mayat bila masuk forensik, Azhar, di hospital, orang yang meninggal ni akan dibedah. Dia akan mereka akan cari punca kematian. Jangan muntah, sebab kalau tak jumpa kat badan, mereka akan potong pakai gergaji mesin di tengkorak apa semua ni, dan akan tengok otak dan sebagainya, dia akan keluarkan. Contoh hati usus yang dikeluarkan ni, kemudian akan dimasuk balik, kemudian akan diletak kapas dan sebagainya, kemudian dijahit semula. Itu saya tengok sendiri. Sebab tu sezaman belajar undang-undang, kita pergi ke makmal forensik, bila paru-paru seseorang manusia tu dikeluarkan, akan tengok dakwah hitam tu lebih hitam daripada jalan tar, Azhar. Sangat hitam. Jadi sahabat-sahabat yang kawan-kawan saya yang tengok mayat tersebut, semuanya insaf lah, tak nak isap okok dah.
Tapi doktor yang bedah mayat tersebut kata ni paru-paru, memang udara yang kita hirup ni akan menyebabkan paru-paru kita hitam. Sama je, isap ukuk ke tak isap ukuk ke sama. Jadi dia pun tak insaf juga. Saya ingatkan dia nak berhenti dengar apa yang lecture dia cakap. Jadi dia keluar pada makmal pun tak insaf lah. Jadi cuma saya nak bagi tahu, sampai ke tahap itu pihak forensik akan buat kajian dan siasatan. Jadi kalau orang yang dia bercakap ni dah 2-3 hari dan sebagainya, selagi kes ini belum dibawa ke mahkamah, jadi tidak timbul isu contempt of court. Maksudnya bila kita komen sesuatu kes yang bersidang dalam mahkamah, ia adalah satu penghinaan Mahkamah Azhar dan boleh disabitkan kesalahan. Maksudnya boleh ditangkap dan dipenjarakan juga. Tapi netizen bercakap ni kes ni masih dalam siasatan dan sebagainya. Jadi jabatan netizen ni dia tak dibayar gaji, tapi mereka akan bercakap dan terus bercakap. Jadi bila kita tak ada knowledge dan sebagainya, jangan bercakap kerana ia akan menambah dosa. Ya, bila Ustaz sebut macam tu, saya teringat satu hadis Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aku qala Rasulullah SAW, yang mana barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Baik Ustaz, kita masih lagi nak berbicara berkenaan dengan kes ini, yang mana kalau kita tengok kita tahu pihak pihak tertuduh, maksudnya si ibu dan juga ayah tirinya, dan juga didiagnos ibu tirinya katanya ada masalah mental. So ada juga ura-ura yang berbunyi kata kalau ada saja kes bila ada melibatkan mental mesti terlepas. So apa komen Ustaz? Adakah setakat itu sahaja perundangan kita, which is kalau ada saja orang didiagnos mental problem, so dia akan terlepas daripada sebarang kes. So komen Ustaz? Okey, secara ilmiahnya, kalau saya jadi peguam bela pun, saya akan mohon untuk disiasat mental OKT, orang yang kena tuduh. Kita tak boleh kata dia pembunuh Azhar, sebab kita belum tahu. Jadi dia adalah mereka yang kena tuduh panggil OKT. Okey, kalau saya jadi peguam bela kepada OKT pun, saya akan mohon untuk dibuat dulu checking terhadap kewarasan, mental disorder dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk defense. Defense maksudnya kalau memang pihak yang OKT ni adalah seorang yang insane, gila dan sebagainya, maka sudah pasti tidak sabit kesalahan tersebut. Itu yang pertamalah. Namun tengok macam mana pihak pendakwa raya akan berhujah pula, sama ada membenarkan, sebab asasnya ialah mana ada seorang ibu hendak membunuh anak sendiri, kan? Contoh orang yang telanjur, ada anak yang dilahirkan tidak sah taraf, bila dia bunuh anak-anak tersebut, sudah pasti orang yang macam ini dalam keadaan depressed, dalam keadaan mental disorder, kerana itu sanggup membunuh anak sendiri. Itu yang campak, anak yang baru lahir daripada pangsa puri tingkat 8, tingkat 13 dan sebagainya. Ia menjadi satu defense kepada OKT tersebut. Namun Azhar, dan bukanlah semudah yang kita sebut ia menjadi defense. Dia ada peringkatnya. Tengok mental disorder macam mana. Sebenarnya ramai di rakyat Malaysia ni mengalami depression, tetapi mereka tak sedar dan mereka rasa mereka normal. Sebagai contoh, kalau kita bawa kereta, ada orang potong kita ataupun dihisap ukuk, dia baling kat kereta kita. Dia tak sengaja baling kat kereta kita, dia terbaling. Kita punya geram ni, kita kejar dia, bagi high beam lah, kita horn dia lah, apa semua. Sebenarnya kita dalam keadaan depression, kan? Orang yang buang rokok tu pun depression, kita yang pergi kejar dia pun depression, kan? Jadi saya nasihatkan, kadang-kadang orang gila, dia tak sedar dia gila, kan? Jadi dia boleh pergi buat test, mental test dan sebagainya. Sebab itu kalau orang yang tak tenang ataupun dia jenis pendiam, janganlah kita sengaja-sengaja nak bahankan dia dan sebagainya, sebab kita tak tahu depression dia, apa yang dia fikirkan itu
kita tak tahu keadaan dia, boleh pergi lebih jauh lagi. Dia mungkin seorang pembunuh bersiri, kan? Kalau dia rasa tak puas hati dan sebagainya, mungkin dia akan luahkan dengan cara itu. Cuma dalam kes ini, Azhar, ia masih terlalu awal untuk kita perkatakan, sebab pihak pendakwa, pihak PDRM dan sebagainya, sebab kematian baru berlaku dan saya yakin siasatan telah dibuat oleh pihak forensik sebelum jasad arwah itu disemadikan. Saya pun sempat melihat berita tadi disemadikan dan saya juga rasa sangat bersimpati. Namun dari satu sudut, sama ada ibu kandung tersebut ada masalah mental dan sebagainya, ianya akan dibuktikan melalui perbicaraan di mahkamah. Itu je. Itu dia, insya-Allah. Baik Ustaz, saya tertanya-tanya juga, kalau bagi mereka yang mengikuti kes ini secara lebih dekat, mungkin semalam ataupun 2 hari lepas, ibu angkat kepada adik Amer, Puan Nurlida, ada mengeluarkan kenyataan, katanya kalau dia tahu apa yang nak berlaku ni, dia akan fight untuk tak nak bagi anak tadi kepada ibu kandung. So kita bukan nak berbicara dari sudut apa yang diperkatakan oleh Puan Nurlida, tetapi dari sudut perundangan. Adakah ada hak seorang ibu angkat ialah menjaga seorang anak dari usia 2 bulan sehinggalah ke usia 7 tahun? So adakah dia ada hak sekiranya berlaku situasi yang mana dia nak mempertahankan anak angkat tadi dari diambil oleh keluarga kandung? Bagaimana tu Ustaz? Baik, pertama kita kena faham, sesiapa sahaja yang berada di atas muka bumi ini, mereka tertakluk kepada undang-undang. Dan apatah lagi kita orang Islam, kita tahu Nabi ajar hakul muslim alal muslim, ada 6. Kalau orang tu sakit pun Nabi suruh pergi ziarah. Apatah lagi dalam keadaan ibu angkat tadi, saya pun tak pasti sama ada ibu angkat tu adalah secara rasmi ataupun tidak. Saya pun kurang maklumat tersebut. Tapi kalau sebenarnya bukan ibu angkat tu sahaja, sesiapa sahaja, masyarakat bila mana nampak satu kemungkaran, maka hendaklah dilaporkan. Inilah yang saya nak tekankan kepada Azhar dan juga kepada yang mendengar ni. Inilah yang masyarakat kita tak buat. Adanya wujudnya talian Nur untuk melaporkan sebarang kejadian yang berkaitan dengan penderaan dan sebagainya. Kalau seorang jiran ke seorang yang maklum, dia ni kenapa kemurungan, nampak muka macam ada lebam-lebam keadaan di abuse, didera dan sebagainya, jangan buat tak tahu, kena report ataupun buat satu laporan polis. Saya nampak jiran saya ni tiap-tiap malam pukul anak dia. Jadi kita ni ada maklumat, kita kena sampaikan. Kita kena buat sesuatu. Bukan dah terjadi barulah kita kata kalaulah itu adalah perkataan iblis. Kan itu dah sebut dalam hadis. Jadi isunya ialah bila kita tahu benda tu tak betul, itulah yang kita kena ubah, kena jangan bagi ianya berlaku. Nabi dah ajar pada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tangan ada kuasa. Kan bergaduh pula kita jiran dan sebelah dan sebagainya. Tak boleh dengan tangan, fabilisan ni, kan? Report. Bagi bila kita buat report, orang yang sepatutnya akan membuat pemeriksaan, polis ke, Jabatan Kebajikan Masyarakat ke, dia akan datanglah tengok sama ada didera ke dan sebagainya. Orang yang menjaga dia macam mana, walaupun ibu kandung sendiri. Hal ni banyak berlaku, Azhar. Kalau di mahkamah, saya sebut ni mahkamah syariah, berlaku perebutan anak antara bekas suami dan juga bekas isteri, sehingga menyebabkan anak-anak ni jadi stres. Akhir sekali nak pergi ke bapa pun tak nak, pergi ke mak kan tak nak. Akhirnya anak yang dididik dengan bagus menjadi sampah masyarakat dengan dadahnya, dengan perangai buruknya dan sebagainya. Ini yang berlaku. Masyarakat masih lagi ego. Apabila berlaku perceraian, suami dan juga isteri masih ego.
tidak melihat kepada kebajikan anak tersebut. Jadi mahkamah akan melihat siapa yang berkebajikan jaga anak ni sekiranya berlaku penceraian. Dan dari sudut kita kena faham rumah tangga ataupun keluarga tu bermula dengan suami dan juga isteri dan juga anak. Jadi walaupun berlaku penceraian ke dan sebagainya, yang seorang kahwin lain ke, kahwin baru ke dan sebagainya, anak tadi yang hasil daripada perkahwinan tersebut, hendaklah dua-dua ni, bapa kena bagi nafkah, bapa kena ambil tahu juga, bapa kena datang melawat juga, kena ziarah juga dan sebagainya. Apatah lagi ibu kandung sendiri sudah pasti kena memastikan anak tadi semua okey. Jadi sebenarnya yang saya nak tegaskan ialah peranan masyarakat, Azhar. Peranan orang yang tahu ialah melaporkan, bertindak. Bukan kita nak kata dia dera. Kita hanya sanksi sebab nampak seolah-olah dera. Jadi hal ini dengan keyakinan kita ni, kita buat laporan, kita buat aduan, barulah kes-kes untuk yang akan datang dan sebagainya dapat dikurangkan dan dibendung. Itu dia, insya-Allah. Baik, kalau kita tengok Ustaz, sebenarnya dengan apa yang berlaku di sedikit sebanyak, ramai juga rakan-rakan selebriti which is Pak Nel dan sebagainya mula mewujudkan kesedaran dengan apa nama ni kita panggil sebagai kempen untuk mengelakkan lebih ramai anak-anak menjadi mangsa penderaan. Cumanya mungkin saya rasa dalam kalangan masyarakat kita semua tidak sukakan kepada penderaan kepada kanak-kanak dari sudut seksual ataupun secara fizikal, tetapi ramai yang mungkin rasa tidak mahu mengganggu keluarga ataupun tidak mahu menjaga tepi kain orang, ya, sehingga menyebabkan apa yang berlaku tidak diambil sebarang tindakan ataupun terus berdiam diri sahaja. So macam mana sebenarnya Ustaz antara menjaga tepi kain orang dengan apa nama ni kita panggil dengan apa yang disarankan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, so bagaimana sebenarnya nak membezakan kedua benda itu tersebut? Okey, soalan ni bagus sebab stigma masyarakat kita ialah jangan jaga tepi kain orang. Sebenarnya pepatah lama tu betul lah, jangan jaga tepi kain orang tu betul sebenarnya. Maksudnya ialah kain kita sendiri kita kena jaga. Tapi sebenarnya perkataan jangan jaga tepi kain orang ni sepatutnya ditukar lah. Saya nak nasihatkan ditukar supaya jaga tepi kain orang. Yang jangan ialah dalam kain. Tepi kain tak apa, kan? Kalau kita lalu pergi masjid, kan semua orang pakai kain plekat nak sembahyang, kan? Ada tikus lalu masuk daripada tepi kain. Jadi kita cakap haji ada tikus nak masuk dalam kain haji. Maksudnya kita telah jaga tepi kain orang. Yang penting jangan jaga dalam kain. Itu sendiri nak kena jaga. Sebagai contoh kisah yang sangat popular yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bersama dengan pengawalnya ronda kota Madinah dan terdengar suara orang yang mabuk daripada dalam rumah. Kan? Apa yang berlaku? Maka Sayyidina Umar pertama mengintip, cari lubang, nak tengok betul tak dia dengar ni apa semua. Yang kedua, Sayyidina Umar masuk dalam rumah tersebut, lompat pagar lah, masuk ke dalam, bukan melalui pintu bagi salam dan sebagainya. Dan Sayyidina Umar dapati memang betul orang tu minum arak dalam rumah. Dia tak minum kat luar, dia minum dalam rumah, sedangkan dia orang Islam. Tetap salah walaupun dalam rumah. Jadi dia nak tangkap pemuda yang mabuk ni, tapi pemuda mabuk ni kata, "Wahai Umar, aku buat satu kesalahan, tapi kamu buat dua kesalahan." Kan? Cerita ni cukup famous lah dalam undang-undang. Umar terkejut lah, kenapa kamu kata aku buat dua kesalahan, kamu buat satu kesalahan? Dia kata, kesalahan aku minum arak. Itu salah pun, tapi minum arak dia dengan Tuhan. Sedangkan Sayyidina Umar pertama adalah tajassus, mengintip, cari salah orang, satu. Yang kedua, masuk rumah orang tak minta izin. Jadi Sayyidina Umar buat dua salah. Dan bila Sayyidina Umar dapati apa yang dikatakan oleh pemuda yang mabuk ni betul, maka dia dimaafkan dan
akhirnya pemuda tersebut juga bertaubat lah, tak mau minum arak lagi dan sebagainya. Tapi maksudnya di sini Lazar, bukanlah kita mencari-cari siapa yang dera anak, siapa yang buat ni, tak. Tapi kalau kita melihat kejadian itu seakan-akan satu penderaan, kita duduk, kita adalah jiran sebelah rumah, kita dengar budak nangis setiap malam, pukul 2 pagi menangis, 4 pagi menangis. Kenapa ni? Kan padahal dia mana ada anak kecil, kalau kita ada baby tu lain cerita menangis. Ini budak-budak yang darjah 1, darjah 2 dan sebagainya menangis, maka kita kena ambil tahu, ambil cara. Dan saya ucapkan tahniah kepada golongan-golongan selebriti yang banyak followers, yang memberi kesedaran kepada ramai orang, antaranya Pak Nil dan sebagainya. Tahniah membuka mata. Macam kita ni tak ramai followers, jadi susah sikit nak buat macam tu kan. Jadi yang ramai followers buat macam tu, tahniah lah. Itu mereka gunakan kuasa followers itu untuk memberikan kesedaran. Itu sesuatu yang sunnah yang baik lah, Zah. Itu dia, insya-Allah. Baik, alhamdulillah sedikit sebanyak kita mendapat satu pencerahan yang jelas. Mungkin sebelum ni menjadi dilema juga dalam kalangan kita, instead of nak menjaga tepi kain orang dengan kita nak menyelamatkan jiwa seseorang. So antara dua perkara tu menjadi dilema dalam kalangan kita lah. Saya yakin dan percaya, insya-Allah. Dan kalau kita tengok Ustaz, di dalam komen juga ada juga Aunty Joji Husin komen, dia kata masyarakat kebanyakan tak berani nak report. Satu sebab tak nak masuk campur seperti yang kita maklum tadi. Satu lagi mungkin takut dengan jiran tersebut juga, which is macam je lah, mungkin ada yang terlibat dengan apa nama ni, kesalahan jenayah dan sebagainya, menyebabkan orang takut untuk nak ambil pot lah, bahasa mudahnya, insya-Allah. Baik Ustaz, dalam kes yang dikatakan disiasat di bawah Akta 302 Kanun Kesiasaan ini. So macam sebenarnya selain daripada, ialah orang kata apa, seperti yang dimaklumkan oleh PDRM sebelum ni, si ayah tiri kepada adik Amir tersebut yang membuat laporan polis, katanya adik Amir lemas dan sebagainya. So bagaimana sebenarnya kes satu kes tu boleh mungkin awalnya diletak sebagai kes lemas, kemudian ditukar kepada akta tu boleh bertukar. So bagaimana proses itu berlaku, Ustaz? Oh, okey. Baik Azhar dan juga siapa yang menonton, akta untuk kes lemas tak ada. Kan, maksudnya ialah bila pihak PDRM menyatakan bahawa kes ini disiasat di bawah Akta 302, ialah kena faham 302 kes itu akan membawa kesan ialah hukuman gantung sampai mati. Kenapa? Kerana telah berlaku satu kematian. Cumanya sama ada pembunuhan ini ada niat macam saya sebut tadi, sama ada actors dia, mens dia, itu semua akan siasat melalui perbicaraan. Dan adalah sangat berbeza keadaan negligence ataupun kecuaian ataupun kemalangan, homicide dan juga culpable homicide. 299 dan 300. Sebelum Akta 302 tu, kalau kita buka penal code boleh tengok 299 ataupun 300. Kat situ ada perbezaan fakta kes. Kalau belajar undang-undang Azhar, kita ada penal code tu, kat situ dia ada illustration A, illustration B. Jadi kat situ kita memahami macam mana akta ini perlukan dan nak kita faham mengikut akta. Kalau 299 contohnya, kita pegang satu baby, kan, kita mandikan dia. Kita pun nak bangun, baby ni berat, kan. Tiba-tiba tergelincir kita. Kita yang pegang baby ni tergelincir. Kita mak atau ayah ni tergelincir, terjatuh, kita terhempak baby tu ataupun menyebabkan kematian. Ataupun yang biasa berlaku ialah minum susu ibu masa tidur, kemudian tersedak, tak bernafas. Anak tadi tak bernafas dan berlaku kematian. Itu fakta-fakta sebegini akan pihak polis tengok sama ada ianya sengaja ataupun tak sengaja. 299 tadi ialah culpable homicide, memang nampak macam berlaku pembunuhan tetapi ia tidak sengaja, ataupun ianya memang ada pembunuhan. Kalau ia memang berlaku pembunuhan, apa motif? Nah, bila sebut apa motif dia, motif membunuh tu apa dia? Sebab itu dalam isu orang yang mental disorder ataupun dia tak
tak sedar tindakan dia, dia tak ada motif, dia tak sepatutnya bunuh. Tapi ada tak berlaku penderaan setiap hari ataupun kerap kali. So sekiranya berlaku hal-hal yang macam ini, maka dia tak membunuh, tapi tindakan ataupun aktes dia ialah seolah-olah kalau hari-hari dia cubit, dia pukul, budak ni akan mati juga, kan? Kalau kena dera macam tu. Jadi kena tengok juga beban pemberat pelakuan OKT dan juga tindakan-tindakan yang lain. Sama ada history ataupun contoh dia ni, ayah tiri dia ni contohnya memang sebelum ni kahwin dengan orang lain pun memang pukul anak dan sebagainya. Jadi sejarah-sejarah ini akan dibentangkan di mahkamah oleh pihak pendakwa raya. Saya yakin pihak pendakwa raya cukup gagah untuk mensabitkan kes ini, sama ada OKT yang kita sebut tadi memang melakukan jenayah tersebut ataupun tidak. Namun Azhar, pihak polis, kalau orang tu kata dia ni mati sebab lemas, okey, mati, contoh seorang yang dibunuh ditikam, kemudian mati, kemudian diletakkan dalam rumah dan rumah tu dibakar. Okey, maksudnya dia mati dulu sebelum rumah dibakar. Boleh tak kita kata dia mati dalam terbakar, dalam kebakaran? Tak boleh, sebab dia memang dibunuh. Jadi isu yang sama kepada Allahyarham ini, sama ada dia telah dibunuh dahulu ataupun baru dilemaskan untuk menimbulkan evidence. Alamak, kita dah bunuh dia. Sekarang ni apa kita nak kata? Dia ni main air supaya jadi lemas. Kan? Jadi itu adalah evidence yang dicipta untuk membuatkan kes ini timbul keraguan. Tetapi ingat, kes akan didengar oleh hakim ni beyond reasonable doubt, sehingga melangkaui keraguan yang munasabah, melalui cerita pihak pendakwaan, melalui cerita pihak peguam bela. Betul ke dia ni mati ketika lemas ataupun mati sebelum lemas? Ini akan dibuktikan di mahkamah. Itu dia, insya-Allah. Baik, Ustaz, kita nak beralih kepada adik-beradik, kepada Allahyarham adik Amir. Kalau kita lihat dan kita tonton sebelum ini, yang mana ibu kandung dan juga ayah tiri Allahyarham adik Amir masih lagi dalam tahanan reman selama 7 hari, yang mana sekarang ni masih dalam tahanan reman lah. So adik-beradik dia yang lain dijaga oleh ahli keluarga kandung. Namun menjadi persoalan bila mana pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat failkan di mahkamah untuk mengambil alih hak penjagaan kepada anak-anak tersebut. So kat sini menimbul perbalahan dalam kalangan masyarakat kita. Ada yang kata apa yang dibuat oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat seolah-olah mengaibkan keluarga kandung Allahyarham adik Amir, maksudnya nenek dan sebagainya, seolah-olah memberi gambaran tidak boleh jaga adik-adik dan sebagainya. So komen Ustaz berkenaan dengan isu ni, Ustaz. Okey, ini soalan yang bagus, Azhar, yang ditanyakan oleh masyarakat yang kurang memahami pertimbangan yang wajar. Saya sebut kat sini kenapa? Kaedah fiqh sendiri, dalam kaedah fiqh sini ada menyatakan idza ru'ya mafsadatan, sekiranya berlaku dua perkara yang buruk, maka Islam menyuruh pilih yang paling sikit memberi kesan, akhafihima. Antara kedua ni yang mana paling ringan yang bagi buruk. Contoh, kita bawa kereta, kan, selalu saya bagi contoh macam ni. Kita brake kereta tu, brake tu dah putus, tak boleh, jadi kereta tak berhenti. Sebelah kiri divider, sebelah kanan ada lembu pula kat tengah jalan. Jadi kalau Azhar nak langgar mana? Saya mungkin langgar divider, kita mungkin nahas, jatuh gaung dan sebagainya. Ke nak langgar lembu, mungkin lembu ni matilah. So langgar lembu dulu. Azhar nak langgar lembu. Kalau saya terus je. Kalau saya terus, sebab kanan dengan kiri saya terus. Soalan sangat tricky. Itulah kan, nak main dengan lawyer macam itulah. Baik. Jadi isu ni maksudnya ahli waris kepada Allahyarham juga kena faham. Kenapa pihak Jabatan Kebajikan memfailkan untuk
jaga anak-anak tersebut. Mereka ada kuasa untuk buat permohonan di mahkamah untuk melihat kebajikan anak-anak tersebut. Persoalannya, Azhar, kenapa ahli waris yang sekarang ini, maaf saya bukan nak menyentuh mana-mana pihak, tapi sekiranya ada yang komen kenapa ahli waris ni tak boleh nak jaga, kenapa tak jaga dulu? Maksudnya, kenapa tak ambil tahu dulu? Kenapa bila berlaku kematian baru kami ni nak jaga, kami ni nama buruk. Ini bukan isu nama buruk ke tak boleh jaga ke. Cuma Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dari sudut penilaian mereka. Penilaian mereka ialah mereka bimbang. Mungkin adik-beradik yang lain ini akan terkesan dengan ahli waris dan sebagainya, sehinggalah kes ini dibicarakan. Dan biasanya Jabatan Kebajikan bukannya selama-lamanya, dia ada tempoh juga untuk buat permohonan ini, sehinggalah ada ahli waris yang betul-betul mencabar keputusan tersebut. Namun kita serahkan pada mahkamah juga, sebab ianya adalah satu permohonan. Permohonan itu boleh dibatalkan, boleh ditolak dan sebagainya. Jadi mahkamah akan melihat kepada kebajikan. Itu dia, insya-Allah. Baik, sedikit sebanyak kita mendapat pencerahan. Mungkin ialah sebelum kita menjatuhkan hukum macam Ustaz sebut tadi, kita ada jabatan-jabatan netizen yang sentiasa 24 jam memainkan peranan mereka untuk nak membongkarkan sesuatu isu ataupun sesuatu kes yang sedang dibicarakan. Baik Ustaz, sebelum kita pergi, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ada juga soalan di ruangan komen daripada bunda kita Nurhana Osman Harun. Katanya, Ustaz, dalam kes ini siapa di bahagian pendakwaan dan siapa pula di bahagian pembelaan? Okey. Bahagian pendakwaan ialah mana-mana rakyat ataupun warga negara yang melanggar undang-undang akan ditentang oleh pihak pendakwa, atau biasa kita dengar pendakwa raya ataupun disebut sebagai AG, Attorney General. Okey. Ini adalah jabatan pendakwaan. Semua kes akan melalui pendakwaan dan akan melalui ketua pendakwa. Itu yang biasa kita dengar lah kalau kes-kes yang kita biasa dengar politik dan sebagainya. Ketua pendakwaan, ketua pendakwa dan sebagainya. Dan sama ada pendakwa raya ini akan bawa kes di mahkamah mana, sama ada mahkamah tinggi ke mahkamah mana, akan mendakwa OKT. OKT ialah orang yang kena tuduh, kadang-kadang dipanggil OYKT. Orang yang kena tuduh. Yang orang kena tuduh ni akan diwakili oleh peguam bela. Sama ada peguam, kalau dia tak mampu untuk ada peguam, maka ada peguam bela daripada kerajaan yang disediakan untuk kes jenayah terutamanya. Ataupun dia mampu, maka dia akan hire peguam yang di luar untuk lawan kes dia supaya dibuktikan dia tidak bersalah. So peguam pendakwa ataupun pendakwa raya di pihak seolah-olah di pihak Allahyarham lah, tapi sebenarnya ia adalah di pihak undang-undang Malaysia. IO, polis, PDRM akan berikan ketasasiatan kepada pendakwa. Pendakwa akan mendakwa sekiranya pendakwa tengok memang ada kes untuk disabitkan. Jadi pendakwa akan mendakwa OKT, OKT akan melantik peguam bela untuk mempertahankan. Sekiranya untuk kes jenayah, Azhar, bila pendakwaan, katalah pendakwaan ini kalah, peringkat yang kedua, selepas bicara ada cross, ada re-exam dan sebagainya, dan hujahan, sekiranya hakim mendapati pendakwa gagal lah untuk mensabitkan OKT, sebab contoh OKT ni memang mental disorder ke, ada masalah pemikiran ke dan sebagainya, maka kes tersebut akan dibuang lah. Maksudnya sama ada dilepaskan ataupun dipanggil semula dan sebagainya. Itu bergantung kepada keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah. Jadi sekiranya OKT tadi kalah untuk round yang pertama ni, OKT tadi akan boleh, peguamnya akan boleh pula buat pembelaan. Sekarang pendakwaan daripada pendakwa raya kepada OKT. Sekiranya OKT ni
kalah, OKT ada peluang untuk defense, pertahankan. Itu yang cerita dia lemas ke apa ke ketika ini. Tapi sekiranya di peringkat pendakwaan tidak berlaku beyond reasonable doubt, tak berlaku di luar keraguan yang munasabah, seolah-olah memang forensik dapati Allahyarham adik ni memang kematiannya disebabkan lemas. Sebab bila cek kat paru-paru, operate memang air banyak. Tak jumpa wound ataupun kesan-kesan luka yang lain sebagaimana yang dia kata adik ni didera, tak ada pun. Dan dari sudut berat, contoh dia akan tengok semua aspek. Budak darjah 1 7 tahun, berat dia berapa kilo, adakah normal ke tak normal, adakah dia lebih kurus berbanding budak yang lain. Semuanya akan diperiksa dan akan diteliti. Itu dia, insyaAllah. Baik, Ustaz, mungkin soalan kita pun dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk Lokas Tindai. Mungkin soalan yang terakhir lah, bila kes ini mula ialah nak masuk kepada pihak pendakwaan, dah ada jabatan netizen kita yang komen, katanya siapa yang jadi peguam bela kepada ibu ni memang syaitan, memang istilah dia macam seolah-olah cuba untuk memihak kepada pihak yang salah. So komen Ustaz, ada orang beranggapan kata, oh, you tak boleh, you tahu dia salah, kenapa you jadi peguam bela untuk dia? So bagaimana sebenarnya perspektif peguam bela itu sendiri, Ustaz? Okey, ini saya pernah ajukan soalan ni kepada ustazah saya masa darjah 6. Saya tanya, macam tu kenapa nak jadi peguam kalau jadi bela orang yang salah? So etika dalam bidang guaman, sebab tu dipanggil sebagai bidang peguam ni sebagai profesional. Bidang profesional ni dia ada etika dia ada akta dia dan sebagainya, dan kita terikat kepada tu. Contohnya satu orang pembunuh, dia datang jumpa peguam, dia kata saya memang bunuh dia, kan, saya lah pembunuh kepada dia. Jadi peguam ni dari sudut etikanya dia akan tanya, so sekarang ni cik nak macam mana? Jadi dia pun cerita kes dia. Jadi peguam ni kata, itu bukan cik bunuh dia dengan sengaja. Itu cik tak sengaja. Betul cik bunuh dia, tapi cik tak sengaja. Jadi kenapa kita tak minta ringankan hukuman? Jadi sebenarnya peguam ni adalah kawan mahkamah, rakan mahkamah yang memudahcarakan sesuatu proses. Dan di Malaysia, untuk mahkamah sivil, dia tak semacam mahkamah syariah. Mahkamah syariah ialah proses inquisitorial. Maksudnya kalau hakim tak puas hati dengan hujahan peguam ataupun soalan peguam, hakim boleh interrupt, hakim boleh tanya, mau pukul dia ke tak, kan? Hakim boleh tanya soalan. Itu atas kuasa hakim. Tapi kalau mahkamah sivil, terutama kes-kes jenayah, biasanya hakim akan senyap dan dengar untuk membuat perbandingan, nak melihat sama ada siapa yang bercakap benar, siapa yang tak bercakap benar dan sebagainya, sama ada kes tu munasabah ataupun tidak. Jadi balik kepada soalan yang ditanyakan, peguam bukan bela orang yang salah. Kalau orang tersebut salah, peguam akan mitigate the punishment ataupun untuk meringankan hukuman yang akan dikenakan. Dan kadang-kadang ada kes-kes yang biasa peguam bela akan berjumpa dengan pendakwa untuk mohon dikurangkan hukuman tersebut tanpa perbicaraan. Memang anak guam dia mengaku salah, boleh tak kurangkan denda ke hukuman ke dan sebagainya. Itu juga dibenarkan dari sudut undang-undang dalam pengurusan kes. Kalau biasa dengar pengurusan kes ditangguhkan untuk pengurusan kes, kan? Biasanya kita dengar kes-kes satu ni ditangguhkan untuk pengurusan kes. Maksudnya apa? Peguam bela dan pendakwa tadi akan berbincang. Okey, anak guam saya mengaku salah, boleh tak kita pulangkan balik ke, macam mana duit ke apa, kan? Ini contoh. Faham tak faham sudah. Kan? Ini kan? Hal-hal yang macam ini dari sudut perundangan dia boleh berlaku, Azhar. Sebab itu kalau jabatan netizen Azhar kata tadi, kata ni peguam yang akan bela ni adalah peguam syaitan. Kan? Jangan kita menambah dosa dengan
membuat tuduhan-tuduhan begitu. Itu dia, insyaAllah. Baik, saya ambil lagi satu soalan last lah Ustaz. Ya, soalan ni agak menarik di ruang komen kita daripada Rifai Omar. Kita lebih banyak berbicara tadi persoalan hak ibu kandung dan juga hak keluarga angkat. So bagaimana pula, soalannya adalah Ustaz nak tanya, bagaimana kalau anak itu sendiri nak tinggal bersama keluarga angkat, apa hak yang ada pada anak, lebih-lebih lagi anak tadi berusia bawah 18 tahun? Okey, dia begini. Sekiranya ada berlaku perebutan untuk penjagaan, hak penjagaan, ya, maka pertama nak kena tentukan kes ni nak dibawa ke mana. Sama ada ke mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah. ya. Dalam isu hadanah ataupun hak jagaan, ia adalah termaktub ataupun tertakluk dalam mahkamah syariah. Kalau antara keluarga angkat dan juga keluarga ibu kandung, ia bukan perebutan antara ayah ataupun ibu, Ya. ataupun wali dan sebagainya, tetapi dia ada pihak lain. Kalau dalam Islam, kalau mahkamah syariah, dia ada susur galuh siapa yang boleh memohon hak penjagaan. Keluarga angkat boleh tak? Keluarga angkat mungkin akan jadi pencelah ataupun orang yang ketiga, dan kena tunjuk sebab kenapa keluarga angkat nak mohon hak penjagaan. Ya. Sebab keluarga angkat tidak termasuk sama ada ayah atau ibu, nenek atau atuk, ataupun kita kata waris ataupun wali kepada anak tersebut. Ya. Dalam hal ini, anak ni memang orang Islam dan sebagainya, kita tahu, maka dia akan melihat kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah bila tengok contoh keluarga angkat nak mohon hak penjagaan daripada ibu kandung, adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam mahkamah syariah. Ya. Jadi ianya terkeluar maksudnya keluarga angkat nak mohon macam mana, melainkan ada isu. Contoh keluarga angkat dia ni berpihak kepada contoh bekas ayah, bekas suami. Ya. Sebab yang jaga ni adalah ibu kandung. Ibu kandung dia akan lawan ayah kandung lah. Ya. Katalah bercerai dan sebagainya. Jadi keluarga angkat berpihak kepada ayah kandung. Okey, ketika itu ayah kandung yang akan membuat permohonan, akan menjadi pemohon, dan ibu kandung sebagai responden. Ya. Tapi dalam itu untuk memulakan kes, tapi dalam isu ini sama ada ibu keluarga angkat tadi ada locus standi. Ini dalam yang kita maksudnya. Ya. Adakah ibu angkat ataupun keluarga angkat tadi boleh memohon, sedangkan dia hanyalah keluarga angkat? Ya. Sudah pasti anak ini akan diserahkan kepada ibu kandung Ya. ataupun ayah kandungnya. Bukanlah kepada keluarga angkat, sebab ni bukan anak dia. Ya. Cuma sekiranya ada kewajaran dia buat report polis, anak ni selalu didera oleh ibu kandung dan sebagainya, maka hak keluarga sebenar dia akan gugur. Kes akan dibawa ke Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Ketika ni akan berlaku lah, tengok sama ada boleh tak file ke mahkamah syariah ataupun dibawa ke mahkamah sivil bagi menentukan kebajikan anak tersebut. Sebab tu saya kata daripada awal tadi, Ya. ia mestilah melalui laporan masyarakat sekeliling. Sekiranya tak ada orang buat laporan, maka pihak berkuasa, pihak yang ada otoriti tidak tahu dan tak boleh nak sama ada nak selamatkan anak ini ataupun tidak. Ya, itu dia, insyaAllah. Alhamdulillah, banyak pencerahan yang kita dapat pada malam ini. Saya sendiri pun rasa sangat teruja dengan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz P.U. Razi. Yalah, maklum kita lebih suka menjatuhkan hukuman sebelum kita menyelidiki terlebih dahulu, sedangkan Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita nak kena tanya kepada yang ahli perkara-perkara yang kita tak tahu, which is seperti mana yang disebut oleh pegawai penyiasat PDRM semalam juga. Saya ada sempat lihat secara langsung sidang media yang dibuat di hospital semalam, malam semalam. So dia sempat juga ingatkan juga kepada masyarakat tentang ada yang sampai netizen keluarkan statement pasal 2 hari dah meninggal, 3 hari dah meninggal, sedangkan seperti yang dimaklum adalah lebih kurang 2 jam ke 3 jam baru meninggal ketika mana mayat tu dijumpai lah, insyaAllah. Dan saya nak petik juga Ustaz,
Ustaz, dengan apa yang tadi Ustaz sebut berkenaan dengan permasalahan mental mereka-mereka yang mungkin netizen kita juga komen katanya kalau ada mental je mesti terlepas. Dikuatkan lagi apa yang Fadil Ustaz Razi sebut tadi, pengarah hospital bahagian Ulu Kinta Dr. Nur Hayati Nordin ada jelaskan sebenarnya katanya kad rawatan pesakit mental bukan suatu kekebalan untuk terlepas daripada sebarang hukuman. Sebaliknya pihak mahkamah yang akan merujuk kepada penilaian daripada hospital terlebih dahulu sebelum nak menjatuhkan hukuman. So dia kata kalau pesakit mental tu tak ada niat ataupun dikawal oleh sesuatu maka tak patut untuk dihukum. Tapi kalau sebaliknya tetap akan dijatuhi hukuman, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas kesudian bersama dengan kita pada malam ni untuk kita nak membicarakan tentang dilema keluarga angkat ni sedikit sebanyak juga bagi mereka yang mungkin teringin ataupun mungkin dalam proses nak memohon untuk mengambil anak angkat. So tadi kita dah bersama dengan Fadil Ustaz Razi juga, Ustaz dah cerita berkenaan dengan proses dan juga prosedurnya. Mungkin Ustaz kata-kata akhir Ustaz tentang apa yang kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Okey, terima kasih Azhar kerana diberi kesempatan ini, dan saya bukanlah orang yang ahlinya untuk bercakap lebih lanjut, tapi berdasarkan background dan pendidikan dan juga pengalaman yang ada dalam bidang perundangan ini, saya melihat bahawa isu kes-kes penderaan ni hanya boleh dikecilkan laporannya ataupun jarang berlaku penderaan ini ataupun hentikan terus penderaan ini daripada negara kita Malaysia dan seterusnya buka bumi ini dengan cara ialah masyarakat ambil cakna. Maksudnya kalau nampak suspicious sahaja, menentang arus kenormalan biasa. Kalau normal budak-budak malam tidur tiba-tiba kita dengar sebelah rumah melalak, menangis dan sebagainya, maka hendaklah menjadi sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jiran ni dia 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Jadi kalau duduk rumah flat ke rumah kondominium ke, 40 atas, 40 bawah. Tapi kalau kita duduk ground floor, jangan sibuk lah yang bawah tu. Kan? Jadi kita nak menyibuk ni benda yang penting. Kalau orang sebelah beli kereta baru, itu tak payah kita sibuk, tak payah kita pergi tanya, oh berapa bayar sebulan, banyaknya duit kau, tu tak payah tanya. Yang perlu kita tahu ialah dia ni seorang yang kita kata loaded lah. Tapi kalau dia beli kereta baru ni tiap-tiap bulan, dia beli kereta baru tiap-tiap bulan, Azhar, maksudnya ada something yang orang biasa tak beli kereta baru tiap-tiap bulan. Sebagai contoh, Azhar, kalau ingat kes tahun 80-an, ada seorang pegawai bank, ini kes dalam jenayah pun juga famous kes ini. Bila mana dia hanyalah kerani depan bank tu, pegawai yang jaga kaunter. Tapi satu hari pegawai yang jaga kaunter ni parking kereta Ferrari harga RM1 lebih. Pegawai bank pun tak pakai kereta Ferrari, yang jaga kaunter pakai kereta Ferrari. Akhirnya bila orang selidiki, laporan dibuat, rupanya setiap 5 sen ataupun berapa sen penyimpan duit itu diambil, dimasukkan dalam akaun dia. Itu yang kumpul dapat. Tapi sebenarnya jenayah lah, salah lah. Jadi hal inilah kita gunakan kuasa kita yang Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran, kalau nampak benda tu mungkar, kitalah yang kena ubah dan dipertanggungjawabkan. Dan ingat, dalam Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016, Akta Kanak-Kanak 2011, bapa ataupun sesiapa sahaja yang tidak melaporkan sesuatu kesalahan itu juga boleh dijatuhkan salah. Sebab tu kalau jiran ke apa semua, saya tahu dia memang kena dera, tahu tak buat laporan, kemungkinan kita pula yang akan dijatuhkan salah oleh disambitkan. Jadi hati-hati. Itu saja. Terima kasih Local Standby dan juga Azhar untuk malam ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang bagal Fadil Ustaz Razi di atas penjelasan dan juga pencerahan terhadap topik yang kita bawakan pada malam ini, dilema keluarga angkat. Kita seperti mana kita dimaklum awal tadi, dalam Local Standby kita akan membahas dari sudut proses
perundangan yang berlaku untuk kes-kes yang kita bawakan, insyaAllah. So nantikan untuk Local Standby episod akan datang, kita akan bawakan isu-isu semasa yang terkait dengan undang pula di lain waktu dan lain ketika, insyaAllah kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Terima kasih banyak kepada anda yang ikuti live ini dan juga yang share, yang komen, yang like dan sebagainya. Moga-moga malam ni sedikit sebanyak kita mendapat sesuatu instead of daripada kita mula membicara sesuatu yang kita tak pasti. So kita dah tahu apa tindakan yang perlu kita lakukan sebelum kita menjatuhkan hukuman, insyaAllah. So sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.